بسم الله الرحمن الرحيم. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض bab berkaitan dengan wanita menyisir rambut kepala, maksudnya melepaskan dandanan rambut kepalanya ketika mandi daripada haid, ketika dia mandi kerana berhenti darah haid. Ketika itu menyisir rambut kepala bermakna dia menguraikan jalinan rambut kepala. Haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Ibrahim qala haddatsana Ibnu Shihab عن عروة أن عائشة قالت, riwayat daripada Urwah bin Zubair bahawa Aisyah radhiyallahu anha berkata, ahlaltu ay ahramtu wa rafa'tu sauti bitalbiyah. Aku memakai ihram, lalu aku meninggikan suaraku dengan talbiyah, mengucap labbaik Allahumma labbaik ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i, pada haji wida', yaitu haji selamat tinggal, maksudnya haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakuntu mimman tamatta'a, maka aku adalah di antara mereka yang mengerjakan haji tamattu', walam yasuqil hadiya, sedang aku tidak menghalau, tidak membawa binatang hadi. Hadi maksudnya binatang ternak yang sengaja dibawa ke tanah haram untuk disembelih di Mina dengan maksud ibadat. Binatang itu dinamakan hadiyun, hadi. Walam yasuqil hadiya, tidak membawa, di antara mereka yang mengerjakan haji tamattu' dan di antara mereka yang tidak bawa binatang hadi. Faza'amat annaha hadat, kemudian Aisyah sangka bahawa dia keluar darah haid, walam tatuhur, sedang dia tidak bersih, tidak taharah, hatta dakhalat lailatu Arafata, sehingga
masuk malam Arafah. Malam Arafah maksudnya malam yang ke-9 Zulhijjah, dan kiranya keesokan akan jadi tanggal 9 Zulhijjah wukuf di Arafah. Arafah ni sebuah padang kira-kira 6 jam perjalanan unta dari kota Makkah. Jadi sampailah keluar darah itu masuk malam Arafah. Faqalat ya Rasulullah, maka Aisyah kata, wahai Rasulullah, hadhihi lailatu Arafah, ini adalah malam Arafah, wa innama kuntu tamatta'tu bi umratin, dan aku hanya melakukan haji tamattu' dengan umrah. Faqala laha Rasulullah, ketika dia beritahu begitu, dia dah juga bagi tahu keadaan dia datang darah itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, unqudi ra'saki, ay halli sya'raki, bukalah engkau sanggulmu yang dandanan rambut kepalamu itu, bukalah, wamtashiti, dan hendaklah engkau menyisirkan rambut kepalamu, wa amsiki an umrataki, dan juga berhentilah daripada umrah engkau tu. Wa amsiki an umratiki, maksudnya tinggalkan amalan-amalan berkaitan dengan umrah tu disebabkan datang darah haid. Fafa'altu, maka aku lakukan, yakni lakukan seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah, yaitu buka sanggul, yang kedua menyisir rambut, yang ketiga berhenti seketika daripada meneruskan amalan umrah itu. Falamma qadaitul hajja, qadaitu ay attaitu, ketika mana aku selesai daripada melakukan ibadat haji, amara Abdurrahman, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah, suruh kepada Abdurrahman, yaitu saudara Aisyah, Abdurrahman bin Abi Bakr, Lailatul Hasabati, pada malam Hasabah. Malam Hasabah maksudnya malam yang ke-14 Zulhijjah, malam yang ke-14 Zulhijjah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam di Muhassab. Muhassab yaitu tempat singgah setelah bersafar dari Mina yang ada di luar kota Mekah. Di situ tempat singgah setelah bersafar dari Mina yang ada di luar kota Mekah, itu panggil Muhassab. Malam yang ke-14 Zulhijjah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam di Muhassab itu pada malam
muhasab malam hasbah, malam yang ke-14 Zulhijjah tu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Abdurrahman bin Abi Bakr fa'amarani, suruh teman Aisyah supaya Aisyah ganti balik umrah yang dia tidak sempat buat kerana datang darah itu. Fa'amarani ay tamarabi Abdurrahman bin Abi Bakr, menemani buat umrah bagi aku minat tan'imi, mulai daripada tan'im. Tan'im itu miqat bagi penduduk Mekah, pergi ke Tan'im memakai ihram untuk buat umrah. Makana umratil lati nasaktu dalam riwayat lain sakattu, maksudnya taraktu. Makana umrati, ganti di tempat umrahku, allati nasaktu, yang mana aku tertinggal. Jadi daripada terjematul bab dan hadis bab ni, Imam Bukhari kira-kiranya dia hendak menyatakan berkenaan dengan wanita datang darah haid ketika mandi perlu membuka jalinan rambut dan dandan rambut. Jadi dalam riwayat lain, ketika Ummul Mukminin yang lain, Ummu Salamah, ketika tanya berkenaan dengan perlu buka sanggul ataupun tidak bagi wanita yang datang darah itu, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu maksudnya tidak perlu buka jalinan rambut tu asalkan air sampai ke umbi rambut kepala tu. Jadi riwayat tu dengan riwayat ni pada zahirnya agak bercanggah. Jadi muhaddisin bagi tahu hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh buka dandanan rambut dengan Ummul Mukminin itu yang tidak suruh buka dandanan rambut itu menunjukkan taharah, maksudnya dengan cara itu pun dah sah taharah, dah bersih. Yang dalam riwayat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Aisyah buka dandanan rambut kepala ni, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki nazafah, ke arah lebih bersih, lebih suci. Jadi begitulah maksud berbeza di antara dua cara. Kedua-dua cara sah, boleh lakukan. Kira membuka dandanan rambut sanggul tu, itu lebih baik, kiranya lebih ke arah nazafah,
bersih. Jadi Sayyidatina Aisyah ketika dia datang darah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menunggu dalam keadaan untuk buat haji, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh buka sanggul dan dan sisir rambut dan sebagainya. Kemudian Nabi SAW suruh tunggu, tak buat lagi umrah. Selesai buat haji, barulah ketika dia dah bersih daripada datang darah itu, barulah Nabi SAW suruh ganti buat umrah tu. Jadi tujuan Aisyah ketika tu, tujuan dia haji tamattu', maksudnya haji tamattu', mengerjakan umrah dulu dalam bulan-bulan haji, kemudian barulah mengerjakan haji dalam tahun yang sama. Jadi cara itu dinamakan haji tamattu'. Tapi disebabkan Aisyah tidak bawa binatang haji sama seperti sahabat-sahabat lain, ada juga tidak bawa binatang haji, mereka sudah buat umrah, selesai tawaf sa'i untuk umrah, boleh mereka bertahallul, lucutkan pakaian ihram tu, kemudian tunggu bila tiba masa memakai ihram untuk haji, mereka memakai ihram untuk haji, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat yang ada bawa bersama binatang haji, mereka akan lakukan amalan umrah tu, kemudian tidak tahallul lagi, sambung mengerjakan haji. Habis selesai amalan haji, barulah tahallul. Itu beza antara orang bawa binatang haji dan yang tidak bawa binatang haji. Tapi Imam Bukhari di sini tidak menghendaki kisah-kisah itu. Yang menghendaki di sini ialah ketika mandi daripada berhenti darah itu, wanita boleh membuka sanggul dan sisir rambut dan bersihkan dengan cara itu, kiranya harus dan juga lebih ke arah nazafah, lebih bersih berbanding dengan mandi tanpa membuka sanggul, sampaikan air ke umbi rambut kepala itu. Itu yang Imam Bukhari menghendaki daripada terjematul bab dan juga hadis bab ni. Babu naqdil mar'ati sya'raha inda ghaslil mahid. Bab ini berkenaan dengan menguraikan ataupun meleraikan, membuka sanggul rambut kepala ketika mandi darah haid, dari mandi berhenti daripada datang bulan tu. Jadi mungkin kisah yang sama berulang, hadis yang sama, tapi ijtihad tidak sama. Ijtihad dalam bab tadi lain hukum, dalam bab ni lain. Itu adalah kehalusan ijtihad daripada Imam Bukhari
biasalah Imam Bukhari dia akan bawa hadis yang sama berulang dalam bab perasingan, tapi ijtihad daripada hadis-hadis itu berlainan, tidak sama. Seperti mana hadis berkaitan dengan innamal a'malu binniyat berulang sebanyak 7 kali dalam Bukhari. Begitu juga hadis yang ada cerita berkaitan dengan Raja Herakl, Raja Rom. Hadis itu berulang sebanyak 10 kali, tapi setiap kali berulang setiap hukum Imam Bukhari keluarkan daripada ulangan hadis itu muhaddisin kata kehalusan ijtihad Imam Bukhari dan kebijaksanaan Imam Bukhari. Daripada satu hadis boleh dia keluarkan banyak hukum ahkam. Itu kehebatan ijtihad Imam Bukhari. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت riwayat daripada Aisyah kata kharajna kami keluar, maksudnya kami berangkat dengan tujuan melaksanakan haji muwafina li hilal Dzulhijjah. Muwafin tepat menepati pada permulaan Dzulhijjah, hilal maksudnya bulan kecil mula keluar bulan tu panggil hilal. Jadi maksudnya pada permulaan Dzulhijjah. Ketika itu Aisyah kata kami keluar tujuan nak mengerjakan haji. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ayyuhilla ayyahruma bi umratin, sesiapa menyukai memakai ihram untuk umrah, fal yuhlil, maka hendaklah dia tu memakai ihram untuk umrah. Fa inni laula anni ahdaitu la ahlaltu bi umratin, maka sesungguhnya aku, kalaulah bukan kerana aku tidak membawa hadi, nescaya aku ihram untuk umrah. Maksudnya Nabi SAW dah pun bawa binatang hadi. Ada juga sahabat lain pun sama. Ada sebahagian sahabat bawa binatang hadi. Jadi bagi mereka yang dah bawa binatang hadi dalam keadaan buat haji tamattu' ni, setelah selesai umrah, tawaf dan sa'i umrah tu, mereka masih lagi tidak boleh membuka ihram. Jadi itulah maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah tidak kerana aku, bukan kerana aku tidak membawa hadi, nescaya
aku ihram untuk umrah. Jadi sekarang ni Nabi SAW dah bawa binatang haji, tak boleh nak memakai ihram untuk umrah saja. Dia dah pun memakai ihram untuk umrah dan haji. Selesai umrah tu, bagi mereka yang tidak bawa binatang haji boleh bertahallul. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang membawa binatang haji sama dengan Rasulullah SAW, mereka masih tidak boleh membuka ihram tu, tidak boleh bertahallul lagi. Tunggu sampai selesai mengerjakan haji, barulah boleh bertahallul. Fa'ahalla ba'duhum bi'umratin, maka setengah daripada mereka sahabat-sahabat itu memakai ihram untuk umrah. Wa ahalla ba'duhum bihajjin, dan setengah daripada mereka sahabat-sahabat itu memakai ihram dengan ihram haji, untuk haji. Wa kuntu ana mimman ahalla bi umratin, kata Aisyah, sedang aku adalah di antara mereka memakai ihram untuk umrah. Sebab tidak bawa binatang haji, boleh pakai ihram untuk umrah dulu, kemudian bertahallul nanti masa untuk memakai ihram untuk haji pakai pula. Fa adrakani yaumu arafata wa ana haidun, kemudian hari Arafah sempat kepada aku, maksudnya tiba hari Arafah, aku dalam keadaan datang darah haid. Fasyakautu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku adu ataupun lalu aku ceritakan hal itu, keluar darah itu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa da'i umrataki, tinggalkanlah perbuatan umrah engkau tu. Da'i umrataki ay da'i af'ala umratiki, perbuatan amalan umrah engkau tu tinggalkan dulu. Wan qudi ra'saki, dan buka sanggul kepala mu. Wamtashiti, dan bersisirlah. Wa ahilli bihajjin, dan memakai ihram dengan haji. Jadi maksudnya ketika itu Aisyah tidak boleh mau tawaf kerana dalam keadaan tidak suci. Sebab itu Nabi SAW suruh tinggalkan umrah dan memakai ihram untuk mengerjakan haji. Jadi dalam riwayat lain pun ada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Aisyah radhiyallahu taala anha lakukan semua manasik haji, ibadat haji, kecuali tawaf Baitullah. Sebab Baitullah ni masjid, wanita datang darah haid ni tidak boleh masuk dalam masjid. Tawaf pula di Masjidil Haram, lakukan di Masjidil Haram. Jadi sebab tu tidak boleh masuk buat tawaf di situ. Dan dalam riwayat-riwayat lain ada sebut tawaf ni merupakan
salat, seperti mana salat perlu bersih daripada kekotoran-kekotoran dan juga mesti ada wudu. Begitu juga tawaf ni. Nah, tawaf tu mesti bersih tubuh badan dan mesti ada wudu. Fafa'altu, lalu aku lakukan, maksudnya Aisyah lakukan apa yang Nabi suruh, hatta idza kana lailatul hasbati, sehingga apabila tiba malam hasbah, arsala ma'i akhi Abdurrahman ibn Abi Bakrin, Nabi sallallahu alaihi wasallam utus bersama dengan aku saudaraku Abdurrahman bin Abi Bakr. Fakharajtu ma'ahu, maka aku keluar bersama dengan Abdurrahman ila Tan'im, keluar kepada Tan'im, yaitu miqat bagi orang duduk di Mekah, ada di Mekah. Bila nak buat umrah, kena pergi Tan'im, disitulah memakai ihram. Fa ahlaltu bi umratin makana umrati ay makana umrati allati taraktuha. Kemudian aku memakai ihram dengan umrah, untuk umrah ganti di tempat umrahku yang tinggal, disebabkan tidak bersih tubuh badan tu. Jadi yang sebenarnya daripada kisah ni, daripada hadis ni, Imam Bukhari ijtihad dia ketika wanita datang darah haid tu nak mandi kerana dah bersih daripada darah haid. Ketika itu harus membukakan ataupun menguraikan dandanan rambut kepala. Itu yang Imam Bukhari menghendaki daripada terjematul bab dia. Babu mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah. Mukhallaqah maksudnya al-musawwarah khalqan taman, maksudnya mukhallaqah ni tamul khalq ataupun al-musawwarah khalqan taman, ataupun ringkas tamul khalq, kejadian yang sempurna. Wa ghairi mukhallaqah ay naqisul khalq. Ghairu mukhallaqah maksudnya naqisul khalq, kejadian tidak sempurna, maksudnya berlaku keguguran sebelum sempurna kejadian, itu panggil ghairul mukhallaqah. Maksudnya as-saqtu qabla tamami khalqihi, gugur sebelum sempurnanya kejadian itu.
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. Riwayat daripada Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla wakkala birrahimi malikan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyerahkan malakan satu malaikat dengan rahim ibu ketika wanita akan mengandung. Yaqulu ya Rabbi nutfatun, malaikat yang ditugas itu akan bagi tahu, dia kata, wahai Tuhanku, sekarang ni nutfah dalam keadaan air mani dalam kandungan. Ya Rabbi alaqah, alaqah maksudnya ketul darah bila dah melepasi 40 hari daripada air mani yang ada dalam kandungan ibu, tukar kepada alaqah, ketul darah. Jika itu malaikat akan bagi tahu, wahai Tuhanku, sekarang ni alaqah. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, malaikat tidak bagi tahu pun Allah tahu. Tapi ini satu tugasan yang Allah subhanahu wa ta'ala dah bagi tugas kepada malaikat tu. Jadi dia menjaga dan memberitahu pada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah menunaikan tugasan dia. Bukan kata Allah tidak tahu, bila malaikat itu bagi tahu baru Allah tahu. Tidak, maksud itu cuma malaikat ni menjalankan tugas dia saja. Ya Rabbi mudghatun, mudghah tadi alaqah, alaqah ni qit'atum minad dami, mudghah ni qit'atum minal lahmi. Tadi alaqah ketul darah, mudghah ni ketul daging. Fa idza arada ay arada Allah ay yaqdiya ay yutimma khalqahu, maka apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki menyempurnakan kejadiannya, qala, ketika itu qala ay qalal malak, malaikat kata, adzakarun am unsa, ketika nak sempurnakan kejadian. Bila masuk 4 bulan, malaikat tanya, adakah kejadian ni sama ada lelaki ataupun wanita, syaqiyun am sa'idun, adakah kejadian ni syaqi yang celaka ataupun sa'id yang bertuah. Maksudnya adakah kejadian ni apabila dia lahir dia akan jadi manusia yang derhaka, syaqi, ataupun sa'id ni muti', yang patuh perintah Allah. Famal rizqu wal ajalu, dan juga malaikat akan tanya, apakah rezeki dia, rezeki dan maut. Ajal maksudnya waktul maut, waktu mati, ataupun ajal muddatul hayat ilal maut,
masa hidup sehingga mati itu fayuktabu fi batni ummihi, kemudian ditulis perkara-perkara sani mengikut penentuan takdir daripada Allah, ditulis semasa kandungan itu, kejadian itu ada dalam perut ibunya. Jadi sesetengah muhaddisin mereka kata tujuan bab ni Imam Bukhari hendak mentafsirkan berkenaan dengan ayat mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Jadi kalaulah kata mengikut sebahagian muhaddisin sani, bab ini tujuan dia hendak mentafsirkan ayat yang sebut mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin. Kalau begitu, bab ini akan jadi sebahagian daripada kitab tafsir, sedangkan di sini bab yang sedang Imam Bukhari bawa ni bukan bab daripada kitab tafsir, bab daripada kitabul haid. Jadi sesetengah muhaddisin menolak pandangan muhaddisin yang kata maksud daripada hadis ni dan terjematul bab ni, Imam Bukhari hendak mentafsirkan maksud ayat mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah tu. Dan sesetengah muhaddisin pula mereka tidak kata sebagai tafsiran bagi terjematul bab tu. Mereka kata di sini mukhallaqah ghair mukhallaqah itu ada kaitan dengan darah juga. Imam Ibnu Battal dia kata di kalangan a'immah ada khilaf, hamilah wanita datang darah haid ni, adakah dia tu masih ada datang darah haid ataupun tidak. Jadi di situ ada khilaf Hanafiyah dan Hanabilah. Di sisi mereka kata wanita datang wanita yang ada kandungan dalam anak dalam kandungan ibu tu, dia tidak datang darah haid. Di sisi Malikiyah dan Syafi'iyah mereka kata mungkin boleh jadi datang juga darah itu. Jadi kejadian yang sempurna dan tidak sempurna apa kaitan dengan darah itu. Jadi apabila kejadian yang ada dalam kandungan ibu itu sempurna, darah haid selalunya datang bagi wanita, bagi ibu sani, darah itu akan menjadi rizak, makanan bagi kandungan itu, anak yang ada dalam kandungan itu. Yang
ghair mukhallaqah, gugur sebelum sempurna kejadian tu, dia terputus daripada darah itu menjadi rizak makanan dia. Jadi di situ ada sebahagian muhaddisin kata di situlah ada kaitan mukhallaqah ghair mukhallaqah dengan darah itu. Jadi kalau ambil maksud yang kedua tu, tidak kata tafsir, ambil maksud seperti sani mukhallaqah, dia teruskan darah daripada ibu tu jadikan rizak makanan dia dalam perut ibu. Ghair mukhallaqah ni tidak. Jadi kalau begitu maknanya bab ini ada kaitan dengan kitabul haid tu. Tidak perlu ambil maksud tafsir bagi mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah, tidak perlu. Jadi itu pandangan berbeza di antara muhaddisin berkenaan dengan bab mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah sani. Babun kaifa tuhillul haidu bil haji wal umrati. Bab ini bagaimana cara memakai ihram. Tuhillu ay tuhrimu, memakai ihram oleh wanita datang darah haid dengan haji dan umrah. Dalam Bukhari Imam Bukhari adakan terjematul bab dengan menggunakan kalimah kaifani. Katanya muhaddisin ada lebih kurang 30 bab. Jadi bab ini bab yang keempat. Katanya muhaddisin bab yang keempat di antara 30 bab yang mula dengan kaifatu. Haddatsana Yahya bin Bukair qala haddatsana Laits an Uqail an Ibn Shihab an Urwata an Aisyah qalat. Riwayat daripada Aisyah kata kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i. Kami keluar daripada Madinah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji wida, iaitu tahun 10 Zulhijjah, tahun 10 Hijriah, bulan Zulqa'dah. Masa itu keluar. Faminna man ahalla bi umratin wa minna man ahalla bi hajjin. Di antara kami ada orang memakai ihram untuk umrah, dan sebahagian daripada mereka memakai ihram untuk haji. Faqadimna Makkah, kemudian kami tiba di Mekah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahrama bi umratin wa lam yuhdi, sesiapa memakai ihram untuk umrah sahaja, wa lam yuhdi, sedang dia tidak membawa binatang hadi, binatang untuk sembelih
Yaumun Nahar tu tidak bawa daripada Madinah, fal yuhlil, maka hendaklah dia bertahallul sebaik saja selesai mengerjakan umrah, selesai tawaf sa'i, boleh dia bertahallul buka ihram. Wa man ahrama bi umratin wa ahda, dan sesiapa memakai ihram untuk umrah dan dia bawa binatang hadi untuk sembelih pada hari nahar tu, bermakna fala yuhillu, maka dia tu tidak boleh lagi bertahallul hatta yuhilla binahri hadihi, sehingga menjadi bertahallul dengan sebab sembelih binatang hadinya. Maksudnya pada hari nahar, yaumun nahar, sembelih binatang yang dibawa itu, selepas daripada itulah baru boleh bertahallul. Itu bagi mereka yang bawa binatang hadi daripada Madinah ataupun daripada Zulhulaifah. Bagi mereka tidak harus bertahallul setelah selesai mengerjakan umrah, mereka terus memakai ihram sehinggalah mereka selesai mengerjakan amalan haji, dan binatang itu pun dah sembelih pada yaumun nahar tu. Wa man ahalla bi hajjin falyutimma hajjahu, dan maka sesiapa memakai ihram untuk haji, maka hendaklah dia sempurnakan hajinya, sama ada dia bawa bersama binatang hadi ataupun tidak. Qalat Aisyah kata, fahidtu ay fahidtu bisarifa, aku tiba-tiba datang darah haid. Ketika itu Aisyah ada di tempat bernama Sarif di situ. Falam azal haidan, berterusan menjadi haid, wanita datang darah haid, maknanya berterusan keluar darah seperti adat dia. Hatta kana yaumu Arafata, sehingga tiba hari Arafah. Walam uhlil illa bi umratin, sedang aku memakai ihram untuk umrah. Aku tidak memakai ihram melainkan dengan umrah, untuk umrah. Fa amarani Nabi sallallahu alaihi wasallam an anquda ra'si wa amtashita. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah aku supaya aku meleraikan dandanan rambut kepala aku dan menyisir rambut kepala. Wa uhilla bihajjin wa atrukal umrata, dan seterusnya aku memakai ihram untuk haji dan aku tinggalkan amalan umrah itu. Fa fa'altu dzalika, kemudian aku mengerjakan itu, haji itu, hatta qadaitu haji, sehingga aku tunaikan, selesaikan haji aku. Setelah selesai itu, fa ba'atha ma'i Abdurrahman ibn Abi Bakrin, Nabi sallallahu alaihi wasallam
hantar bersama aku saudaraku Abdurrahman bin Abi Bakr wa amarani an a'tamira makana umrati min at-tan'imi. Nabi SAW perintah aku supaya aku mengerjakan umrah sebagai ganti di tempat umrahku yang tinggal. Nabi SAW perintah memakai ihram min at-tan'im, daripada tan'im. Jadi itulah cara bagi wanita yang datang darah haid memakai ihram ketika dia mengerjakan haji dan umrah itu. Babu iqbalil mahid wa idbarihi. Sama